Assalamualaikum, saya Mat Musa. Saya nak kenalkan satu checklist Ramadan, checklist ibadat yang kita akan buat pada bulan Ramadan. Nombor di atas ni adalah hari puasa yang pertama, yang kedua, ketiga, empat sehingga 30 ataupun 29. Lepas tu sebelah kanan tu kita akan letak nama salat fardu, fardu fajar, salat zuhur, asar, maghrib dan isya dan sebagainya. Lepas tu kita letak tilawatul Quran, bacaan Al-Quran. Biasanya dalam bulan puasa kita nak khatam Al-Quran. Jadi dalam satu hari kita kena baca Quran paling kurang satu juzuk. So 30 hari kita akan tamat 30 juzuk. So kat sini kita akan letak bilangan juzuk yang kita baca pada hari itu. Lepas tu salat duha. Kalau kita salat duha, kita boleh tik kat sini. Sedekah, salat tarawih, puasa dan lain-lain lagi lah ibadah yang anda nak letak. Yang ni saya highlightkan yang memang basic saja. Biasanya dalam bulan puasa paling kurang pun kita akan buat ibadah ni. So kalau anda nak tambah ibadah lain terpulang pada anda lah. Tapi kalau kita tak biasa, takut tak istiqamah, so kita start daripada basic pun boleh lah. Yang paling penting adalah istiqamah dan niat ikhlas kita dalam menunaikan ibadah. Okey, so ini adalah hari yang kita puasa. Yang ni contoh saja, sepatutnya sampai ke 30. Okey, ini hari puasa yang pertama, kedua, ketiga, empat dan sebagainya. Lepas tu saya akan tambah satu lagi yang penting, saya lupa, tu as-saum, puasa. Anda tulis saja dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Kalau anda nak download checklist ni, saya akan letak di bawah description. Okey, contoh salat subuh kita dah salat, so kita tik macam ni. Kalau zuhur kita dah salat tapi kita tak salat seorang, kita salat berjamaah, so kita letak jim macam ni. Okey, macam tu. So kalau kita salat berjamaah kita letak jim, kalau kita salat seorang kita letak tik saja. Jadi katakanlah kalau hari tu ada masalah berlaku dan anda salat di luar waktu, contoh salat qada lah, salat di luar waktu, so anda letak qaf. Okey, qaf. Semoga kita tak dapat lah qaf ni, sebab salat di luar waktu kita letak qaf bermakna salat qada ataupun di luar waktu. Lepas tu tilawatul Quran. Pada hari pertama kita baca berapa juzuk, kita letak bilangan, kita letak nombor 3 ataupun apalah. Contoh saya dalam hari kedua puasa pertama, saya habis baca 2 juzuk, so saya letaklah nombor 2 kat sini dan seterusnya macam tu juga. Salat duha, salat duha anda boleh letak bilangan salat juga. Contohnya saya salat duha hari ni saya dapat salat 4 rakaat, so letaklah nombor 4 kat sini. Okey, sedekah, ada keluarkan sedekah ke tak? Ada derma kat mana-mana tak? Kalau ada, letak saja tik. Salatul tarawih. Okey, hari ni kita salat berapa rakaat? Katakanlah kita salat 8 rakaat, so letaklah nombor 8. Saum, kita ada puasa tak hari ni? Berjaya tak puasa sehingga maghrib? Kalau berjaya, so kita letak tik macam ni. So setiap hari kita buat je macam ni. Pada akhir bulan kita akan tahu dalam bulan puasa kita dapat salat jamaah berapa kali, macam tu. Jadi kita akan follow up ibadah kita selama 30 hari bulan puasa. Dan satu lagi pasal checklist ni kan, bila kita tanda, kita tik pada ibadah yang kita dah buat apa semua kan, kita jangan tunjuk kat orang. Kita takut rosak niat kita, jadi terjatuh dalam riak dan sebagainya. So ini adalah untuk diri kita sendiri, kita saja follow up diri kita. Saya nasihatkan diri saya dan juga anda. Saya minta maaf terlebih dahulu sebelum cakap hal ni. Saya pernah lihat orang yang duduk dalam bulan puasa kan, dia rasa macam sesak dada kerana kelaparan ataupun stres sebab perkara yang dia biasa buat pada waktu siang dia tak boleh buat, so dia rasa macam tertekan. So di sini saya nasihatkan diri saya dan juga anda, kita kena bersihkan niat kita, kita kena refresh niat kita, kita kena mengubah perasaan sesak dada kepada perasaan yang penuh dengan kesyukuran. Kita kena anggap Ramadan tahun ini adalah peluang yang Allah bagi kepada kita supaya kita buat amal ibadat mana yang kita tak sempat buat pada Ramadan tahun lepas. Okey, kita anggap Ramadan ini adalah peluang bagi kita
So kita betulkan niat kita, kita paksa diri kita untuk bahagia, rasa macam seronok beramal ibadat. Apabila kita usaha macam ni, tentu Allah akan bantu kita, akan mengubah perasaan kita daripada sesak dada kepada lapang dada. Lepas tu kita buatlah amal ibadat dengan penuh ikhlas. Satu lagi, yang ni saya pernah lihat amat menyedihkan lah. Ada ramai di antara kita, mereka lupa tentang tujuan puasa yang sebenar, itu takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa yang sebenar adalah takwa. Kalau kita beramal ibadat, kita puasa dalam bulan Ramadan ni kan, tujuan puasa dan ibadah pada bulan puasa ni kan, tujuan dia adalah takwa. Kita nak dapatkan ketakwaan itu. Tapi pada akhir Ramadan, 10 hari terakhir ataupun 15 hari terakhir Ramadan, nampak orang start fikir tentang kuih raya, start fikir tentang hias rumah, fikir tentang baju raya, sehingga mereka dah tak fikir dah tentang amal ibadah. Yang mana buat bisnes dia fikir tentang macam mana nak letak diskaun, macam nak bagi diskaun, letak harga promotion dan sebagainya. Lama-lama kan dikhawatiri, kita takut kita tak dapat takwa itu. Kita akan dapat perkara lain seperti berjaya dalam bisnes, rumah kita hias pada hari raya, kalau tetamu datang, rumah kita paling cantik, dan sebagainya. Dia pergi ke arah lain, tujuan lain. Jadi takwa tu kita tak dapat sepenuhnya. So ini perkara yang saya minta maaf sangat, saya terpaksa kena ingatkan diri saya dan juga ingatkan sahabat-sahabat lain yang sedang menonton video ini. Dan semoga Ramadan kali ini Ramadan yang paling bagus untuk diri kita. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Tahun depan kita tak tahu kita akan jumpa bulan Ramadan lagi atau tidak. Jadi anggaplah Ramadan kali ini adalah peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita buat perkara yang kita tak sempat buat pada Ramadan yang lepas. Itu saja. Wassalam.